ubah footage ini menjadi ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Okey, video kali ini menjawab pertanyaan daripada Tuan Mahdir Muhammad Yusof. Okey, saya harap saya sebut betul nama ni, Mahdir Muhammad Yusof. And soal bukan soal, dia macam dia kemukakan satu permasalahan yang dia hadapi, iaitu salam tuan, sorry kalau DM saya ni mengganggu. Tak mengganggu, saya menggalakkan lagi. Saya ada komen dalam YouTube channel tuan dalam video pengenalan asas DaVinci Resolve 17 tu. Saya mohon jasa baik tuan bertanyakan sedikit soalan berkenaan color correction. Boleh ke tuan? Boleh. And thank you kerana sudi berkomen dekat saya punya channel ni. Saya mengalu-alukan sangat. Okay, saya ada satu projek video korporat ni untuk salah satu pusat penyelidikan di salah satu universiti tempatan. Salah satu video yang saya perlu ambil tu melibatkan satu makmal clean room yang suasana di dalamnya berlampu kuning. Boleh rujuk video di bawah ini. Saya ingin bertanyakan soalan, dengan menggunakan DaVinci Resolve adakah cara untuk saya perbetulkan warna kuning tersebut atau sekurang-kurangnya mengurangkan sedikit warna supaya nampak neutral. Maaf kalau soalan saya mengganggu tuan, sebab saya dah tak tahu nak buat macam mana dengan footage ni. Saya dah Google dan cuba lakukan berbagai kaedah termasuk DaVinci Resolve tapi tak berhasil. Atau mungkin cara saya dapat tu tak betul, atau saya sendiri buat salah, atau saya sendiri buat salah caranya. Okey, kepada Tuan Mahdir, jangan risau. Kita akan cuba. Saya tak menjaminkan keberkesanan yang betul-betul mengatasi segala masalah yang dihadapi ni, tapi kita cuba. Okey, cuma saya nak kata sepatutnya bila kita berada dalam situasi mungkin ruang tu terlampau biru ke, terlampau hijau ke, terlampau kuning ke, kita perlu white balance secara manual dalam kamera. Okey, sebab tu kadang-kadang bila shooting ada orang pegang papan board warna putih ataupun warna kelabu untuk diorang cat color. So kalau kita dapat white balance yang betul, and then masalah macam ni tak perlu berlaku. Tapi dah berlaku and kita cuba selesaikan. Dan kita tak perlu pakai DaVinci Resolve yang berbayar, kita pakai version yang free je. Boleh buat ke tidak? Okey, dan sekarang kita dah masuk ke DaVinci Resolve version percuma. Okey, free version. Kenapa saya masih pakai free version sebagai tutorial? Okey, walaupun saya dah ada yang studio version, full version, okey, iaitu kalau korang tengok kat bawah ni, sini DaVinci Resolve Studio, saya masih menggunakan DaVinci Resolve free version. Saya gunakan ni hanya untuk tujuan tutorial, untuk tunjuk dekat korang bahawa walaupun korang pakai yang free version, korang masih boleh capai kualiti yang bagus. Okey, so inilah footage yang dihantar oleh Tuan Mahdir Muhammad Yusof. Okey, sorry kalau saya sebut nama tu salah, saya minta maaf. Okey, and kita tengok image ni memang wow. Okey, sebenarnya ketika kita shoot, kita kena tetapkan white balance yang betul. Sebenarnya semua benda ni dapat dielakkan, semua masalah ketika editing dapat dielakkan sekiranya kita gunakan white balance yang betul. Okey, jangan hanya berharap kepada white balance yang disediakan di dalam kamera sahaja. Ada masanya macam sekarang ni, macam footage ni, waktu-waktu yang begini seharusnya kita kena menggunakan manual white balance. So maknanya ketika shooting kita harus pastikan exposure kita betul, white balance kita betul. Kerana kita tak boleh nak mengharapkan editing dan color grading untuk selamatkan footage kita. Jom sekejap. Okay guys, saya sangat-sangat mengalukan sekiranya korang ada footage yang korang teringin saya color gradekan. Mungkin korang dah color gradekan benda tu, mungkin projek tu dah selesai ke ataupun sedang ongoing ke.
Kalau korang rasa macam macam mana kalau Bro Syah yang kena grade footage ni, korang boleh hantar dekat saya seperti mana yang saudara Mahathir Muhammad Yusof ni dah buat. Okay, dia hantar footage kepada saya melalui Google Drive, and dia just DM saya. Okay, korang boleh follow saya punya Facebook, ada dekat bawah tu, tapi saya tak berapa galakkan sangat. Saya lagi prefer korang hubungi saya di IG. Okay, mana yang dah follow saya dekat Facebook tu, okey lah, bagus lah. Tapi kalau boleh DM saya dekat IG, saya letak kat bawah ni. Okay, dekat description bawah tu ada link. So kalau korang teringin saya color gradekan video korang, okay, cuma make sure video korang itu tak ada isu copyright dengan mana-mana pihak. Okay, tak ada isu dengan mana-mana pihak. Contohlah korang buat untuk klien syarikat ni, tiba-tiba korang hantar video tu kepada saya dan saya publishkan dekat sini, menjadi isu. So saya tak nak benda tu. Okay, make sure video tu video bebas daripada isu. Jom sambung. Saya takkan menggunakan cara kaedah biasa untuk color grading ni. So ini memang desperate measure. Saya akan try pakai sini HDR. Okay, so HDR di bahagian atas ni, tolong perhatikan kita ada 6 bulatan. Okay, yang paling kanan ni adalah specular, iaitu yang ini. Yang di tengah ni, okay, yang ini highlight ini, dan yang ini adalah light ini. Dan kalau kita pergi kepada 3 lagi bulatan ni, shadow, dark dan black. So apa maksudnya setiap bulatan ni? Okay, kita try klik di sini. Ini untuk bahagian black. Kita klik dekat sini dan kita dapat lihat inilah kawasan-kawasan yang dilabel di dalam footage ni sebagai black. So sebarang perubahan yang kita buat dekat sini hanya akan efek kawasan itu sahaja yang kita nampak sekarang ni. Dan kita pergi ke bahagian dark. Ini adalah bahagian dark. So sebarang perubahan hanya dalam kawasan ini sahaja. Ini shadow. Okay, dan kita pergi pada yang ini light. Ini dah kawasan light dan kita nampak kebanyakan masalahnya berlaku di sini. Ini highlight dan specular. So specular macam tak ada coverage. So tak apa, kita boleh check dekat frame yang lain. Sini ada specular pun tak ada. Okay, hanya ada highlight dan light, dan ke bawah lah. So sekarang perhatikan dekat scope. Okay, dekat parade kita ni kan. So parade ni menunjukkan bahawa warna merah dah melampau sampai clipping dekat atas ni. Hijau pun dah clipping sikit. Biru langsung tenggelam. So sekarang ni, masalah sekarang ni ketiadaan biru dan terlebihnya merah. Okay, dan saya pergi dekat curve. Saya tarik yang atas ni, tarik ke bawah. Kita nampak perhatikan dekat bahagian merah ni. Berapa banyak je info ataupun detail yang kita dapat selamatkan. Okay, ada lagi. So situlah, inilah bahagian yang dah tak boleh nak diselamatkan lagi dah. Dia dah totally clip. So macam ni, korang nampak perhatikan pattern dia. So sini kita ada lengkungan dekat sini. Hijau pun kita ada lengkungan dekat sini. Okay, atas daripada lengkungan ni dia dah kena pancung. Okay, kalau kita tengok dekat hijau ni, atas daripada lengkungan tu ada info lagi. So sebanyak inilah info yang kehilangan dekat sini. So please guys, selepas ni kalau shoot, pastikan white balance dengan exposure korang betul ketika shooting. Alright, dan sekarang kita cuba selamatkan. Tak tahulah, rasanya macam mustahil, tapi kita cubalah. Okay, so sekarang ni bila saya dah memperkenalkan 6 bulatan tadi, so sekarang kita dah tahu masalah utamanya di bahagian light dan juga highlight. So mana kita nak adjust terlebih dahulu, light ke highlight? So kita tengok mana yang lebih banyak cover kawasan. Okay, highlight banyak ni saja dan light
sebanyak itu. So bermakna bahagian light lah yang kita perlu bertindak dahulu. Okey. So kita perhatikan di sini ada satu bulatan dan kita akan gunakan bulatan ni. Okey, klik, hold dan drag. Perhatikan apa yang berlaku kepada parade. Okey. Okey, klik, hold, drag. See? Kita dah kembalikan biru. Okey. Kita reset, tengok, dan kita buat lagi sekali. Kita dah kembalikan biru ke atas. Okey, mata pun dalam masa sama kita perhatikan footage kita. Okey, dan sekarang kita dah jumpa pattern yang hampir sama. Okey, nampak ni, puncak ni dengan ini. So sekarang kita try samakan level dia. Okey, di situ. Okey, biru dengan hijau dah hampir sama, cuma merah dah tenggelam. Oh, ini masalah dia, ini berlaku jongkan-jongkit dah ni So maknanya information dia dah terbalik. Okey. So puncak ni dah pergi ke atas, tapi yang merah puncak dia jadi terbalik. Dia menghala ke bawah pula. Nampak? Ni, bentuk ni. Bentuk ni sebenarnya adalah bentuk ini. Okey. Yang ini dengan yang ini. Cuma kerana information dia tadi dah clip, bila kita adjust macam ni, yang merah tu dia dah reverse ke bawah pula. Itu masalahnya bila kita tak shoot betul-betul. Kita cuba lagi adjust dekat highlight pula. Okey. Okey, tengok dekat scope. Bila saya klik dekat highlight ni, saya mata tengok dekat scope. See? Dia menunjukkan kawasan-kawasan yang sama seperti footage tu. Dia tunjukkan kawasan yang kita boleh efekkan dekat bahagian highlight. Okey, dekat light. Okey, light pasal kita dah buat adjustment, so dia automatic tunjuk inilah bahagian light. Okey, so sekarang kita pergi dekat highlight. Kita try selamatkan macam mana. Okey, dan kita dapat information merah. Nampak? Okey. Tengok highlight ni saya tarik point dia ke mana. Okey. Dan kita dapat kembalikan information yang dekat merah tu. Okey, tadi kita dah reversekan dia terbalik ke bawah, sekarang ni kita tarik dia ke atas. Cuma masalah pula dekat bahagian hijau. Hijau masih tinggi. Okey. Dan kita padam ini, nampak highlight ni. Boom. Okey, nampak keseluruhan image. Okey. Tekan balik highlight. So sekarang ni kita dekat image ni pun kita boleh nampak agak kehijauan. So di sini kita akan pergi kepada curve. Okey. Sebenarnya jujur cakap saya buat ni sambil saya mengajar, sambil saya mencuba kalau boleh selamatkan. Okey. So dekat sini kita nampak gambar rantai ni bercantum, bermakna diorang semua channel ni berhubung, link. So sekarang ni kita nak unlink, tekan alright, dan kita pergi kepada channel hijau sahaja. Okey, so dah klik situ, tarik puncak hijau ni, kita cuba rendahkan dia dan tengok dekat scope. Okey, kita cuba samakan dia, perhatikan dekat scope, mata kena tengok scope. Okey, situ hampir dah. Okey, adjust sikit. Okey, saya boleh kata tu hampir sangat dah agak hampir dengan apa yang kita cuba capai. Okey, and try tengok. Oh, dia agak kemerahan pula, dia agak magenta sikit. Okey, magenta lawan dia adalah hijau, so kita try naikkan balik semula hijau. Tengok dekat image, tengok dekat scope. Okey, almost. Let's see. Okay, we're almost there. Sekarang ni dekat HDR ni kita pergi one step down ke bahagian shadow. Okay,
Shadow pun sama, kita kena cuba adjust shadow ni. Okey, nampak biru agak tenggelam, merah di atas dan hijau di tengah-tengah. Kita cuba dapatkan. Sekarang korang nampak ada pattern yang sama, pattern ini dan ini. So kita cuba dapatkan kesamaan pattern tersebut. Mungkin situ kot. Okay, try adjust lagi. Dan tengok image juga kan. Image ni dah jadi macam warna apa tah. Okay, hampir. Let's see. Kalau light macam ni, bermakna kita kena adjust sikit light, rendahkan sikit merah. Okay, nak rendahkan merah, tarik dia. Okay, korang tengok dekat lights ni warna yang di sini bertentangan dengan di sini. Untuk rendahkan color di sini, kita kena tarik dia ke sini, lawan arah. Okay, kalau kita nak kurangkan hijau, tarik dia ke arah magenta. Nak kurangkan magenta, tarik dia ke arah hijau. So dia berlawanan. So let's try. Okay, kemudian naikkan highlight. Kita highlight, adjust sikit. Turunkan balik light. Okay, sekarang mata saya tengah perhatikan yang merah ni. Okay, so sekarang ni image agak magenta. So kita try kembalikan hijau dekat curve. Okay, before after, boom. Okay, so far saya rasa ini dah hampir dah. Okay, dah hampir. Cuma image dia agak purple sikit kan, agak magenta sikit. Okay, dan kita buat satu note baru. Oh ya, kita ada satu lagi cara yang kita boleh buat, iaitu pergi dekat bahagian window dan memandangkan. Saya rasa ini adalah putih solid. So saya pilih yang ini, gambar pen ni, dan saya lukis satu petak dekat sini. Okay, klik highlight dan kita perhatikan dekat scope. Okay, kedudukan benda ni. Dan di situ saya akan cuba samakan kedudukan dia. Hampir sama. Okay, tapi dia masih kehijauan juga, dia masih degil. Yep, almost dah hampir sama. So bermakna bila hampir sama ni, dia menghampiri kelabu ataupun putih. So tengok image. Okay, yang padam pen ni. Okay. And saya try pada buka new note. Dan saya cuba gunakan qualifier, pilih kawasan yang agak magenta ni. Okay, kita tengok menjadi ke tidak. And tu dia. Okay. Oh, kita ada color bending sikit, ada masalah dekat sini. Okay, ada masalah sini, nampak bahagian ni. So itu bergantung kepada kita punya selection tadi. Okay, buka highlight, sini jadi masalah. Okay, so saya cuba selesaikan juga benda ni. Okay, so benda ni dah kacau color baju dia, dah kacau color yang lain. Tapi seperti yang saya katakan awal tadi, footage ni agak susah nak diselamatkan.
Okey, di sini kerana saya rasa saya nak cuba jaga warna baju dia ni, so saya buat satu parallel node. Okey. Sini saya namakan dia baju. Okey. Yang lain saya tak tahu nak namakan apa, pasal ini memang color grading special case. Okey, tak pernah saya dapat footage macam ni. Ini first time seumur hidup saya, sumpah. So baju ni kita akan select color. Tengok kalau kita boleh select. Okay, so kita dah buat selection dekat baju, dan saya cuba untuk naikkan saturation baju ni. Okay, 65 should be okay. And saya cuba warnakan baju ni ke arah teal dekat offset ni. Alright. Okay. Okay, dan kita masih lagi ada masalah dengan warna dinding, warna sekeliling ni. Lantai dinding dia agak, tadi magenta, sekarang kehijauan sikit. So last option, okay, ini memang cara yang terakhir untuk inilah untuk case ni. Pergi ke bahagian curve, dan saya pergi ke bahagian hue versus luminance. Oh sorry, bukan luminance version, luminance versus saturation. Okay, so kalau kita klik dekat sini, okay, bermakna warna ini berada di sini, titik hitam ni. Okay, so sekarang ni andai kata saya nak putihkan dinding ni, nak selesaikan masalah. Okay, saya tarik semua, bukan yang putih sangat lah, saya nak kurangkan sikit warna macam cyan tu kan, saya nak kurangkan sikit. Okay, ini adalah langkah desperate korang. Dan sekarang kita dapat lihat dia punya kawasan ni nampak lebih putih sikit. Okay, dan kita try tengok full screen. Polis. Okey korang, saya baru semak semula daripada original footage. Saya tak sure ni colour apa sebenarnya. Okay, secara original ni saya tak tahu ini warna apa, tapi apa yang kita dapat ni adalah warna pink. Okay, dan saya tak sure warna asal adalah warna apa. So apa yang kita boleh buat, ini tambahan okay, daripada mixer ni, parallel mixer, kita tambah satu lagi node. Okay, sorry tau, saya terlepas pandang benda ni. Kita tekan qualifier, select yang ini. Okay, ingat klik, hold dan drag. Okay, drag sepanjang ni, buka highlight, tengok. Alright, nice. Okay, and tengok dekat bahagian lain ada tak warna ni lagi. Oh, dekat mob tu ada. Okay, mungkin kita boleh adjust kemudian. Ini apa yang saya akan buat adalah saya akan klik dekat window yang ini. Okay, pen tool ni saya akan lukis di sekeliling ni. Okay, ni sebab dia ada reflection, so logik kalau saya pilih kawasan ni sekali. Okay, sini, dan kemudian saya pergi kepada tracker and track forward. Apa yang dia buat adalah dia hanya akan pilih kawasan itu sahaja. Okay,
So kawasan lain tak akan terefek. Macam contohnya sini kita nak biarkan pink, kita biarkan. Okay, nampak sini dekat plug ni, mungkin ni pun merah juga, saya pun tak sure. Okay, tapi kalau ini warna merah nak ubahkan, tak apa, korang gunakan teknik yang sama ni, yang sama je. Okay, patah balik ke awal. And apa yang saya boleh buat adalah saya pergi kepada hue versus hue, klik di sini, boom, nampak situ. Okay, dan sini saya boleh adjust dia jadi ke arah kemerahan sikit kot. Okay, oh, reflection dia tak terikut sama, so kita kena adjust. Saya lupa nak adjust dengan detail. Okay, buat adjustment semula. Silap saya kerana saya agak tergopoh tadi, so my bad, I'm sorry. Okay, I'm sorry guys. Okay, and saya boleh gunakan offset untuk ubah lagi sikit warna dia ke arah kemerahan sikit. Okay, kita dah ubah dia mungkin macam ni, mungkin ini warna dia. Okay, dan mob ni mungkin bukan ini warna dia, mungkin penutup botol ni pun bukan itu warna dia, mungkin merah. Jarang saya jumpa mob warna pink macam ni. Okay, dan mungkin saya di sini saya boleh tambah parallel knot satu lagi, and saya buat bulatan ni dekat sini. Okay, ingat sini kita dah berada di last frame. Okay, saya besarkan lagi sehingga dia cover kedua-dua subjek ni, mob dengan penutup botol ni. Okay, ingat korang boleh buat benda yang sama dekat sini semua, benda sama je. Okay, so sekarang ni kerana kita berada di last frame, kita tak tekan forward lagi lah, kita tekan dia track reverse. Okay, and kalau dia stop, tekan lagi, dia stop, tekan lagi sampai habis. Okay, mungkin pasal dia dah kacau sini, and kita kena buat perubahan sikit, and then kita kena pergi dekat sini. Nampak dekat bahagian ni kita ada clip dengan frame. So klik dekat frame ni, clip ni dia akan efek sepanjang tracking. Frame ni kita boleh adjust dia mengikut timing, mengikut apa frame yang kita nak. Contohnya di sini saya kecilkan sikit supaya dia tak sentuh yang ini. Okay, saya pergi kepada next previous key. Saya kecilkan yang ini, previous key, kecilkan yang ini, dan yang ini saya terus tarik dia jauh. Dan kita slidekan indikator ni, tengok dia ada kacau tak? Tak kacau. Okay, dia tak kacau sini. So yang ini kita pergi kepada qualifier and select. Okay, check. Alright, and kita buat adjustment sikit. Dan pergi kepada hue versus hue, klik dan ubah sikit warna dia. Okay, and kita boleh gunakan offset lagi sekali. Dan kita juga boleh gunakan hue versus luminance untuk gelapkan
There. And boom. Okey, dan itu dah sedikit sebanyak kaedah yang saya dah cuba, dan saya harap apa yang saya cuba tu dapat membantu color grader di luar sana untuk mengatasi masalah-masalah yang macam ni. Tapi saya ulangi lagi sekali kerana ini sangat-sangat penting. Kalau boleh ketika shoot kita dah pastikan warna kita betul. Okey, sebenarnya kita kena sebaik mungkin untuk shoot dalam keadaan betul supaya tak ada masalah yang macam ni. Bila berlaku macam ni, dia akan makan masa kita untuk color correction, makan masa kita untuk edit apa semua. So lagi jimat masa kalau kita shoot, kita set, kita ambil je masa dalam tak sampai seminit 2 pun. Just nak tentukan white balance yang betul, nak tentukan exposure yang betul. So bila kita luangkan masa dalam dalam mungkin seminit lah, dalam seminit tu untuk dapatkan setting yang betul untuk kita shoot, kita dapat jimat masa berjam-jam untuk kita edit. So Assalamualaikum, stay safe, stay healthy Malaysia, I love you.